Okay, alright. So minggu lepas kita dah belajar tentang asas macam mana nak gunakan dan buka RHB Trade Smart untuk buka charting, untuk kita buat kajian technical analysis lah. Okay. So saya nak beritahu anda, kalau kita nak buat kajian technical analysis ni, kita perlu ada basic ataupun foundation yang terbaik lah. Okay. So cara nak buka chart kita dah cover minggu lepas. So minggu ni kita akan belajar tentang teori trend. Okay. Trend? Yes. Okay. Apakah maksud trend tu? Sebab technical analysis tu maksud dia adalah kajian trend berkaitan dengan pergerakan harga saham, menggunakan chart. Okay, so minggu lepas kita dah belajar buka chart. Sekarang kita nak belajar tentang trend, kajian trend pergerakan harga saham. Okay, sebab harga saham ni dia bergerak dalam trend. Okay, dan kalau kita boleh kuasai trend, maka kita boleh nampak pergerakan harga saham tu nak pergi ke mana. Okay, right. So yang penting dekat sini adalah tentang trend. Okay, saya tulis dulu trend. Dan ini adalah topik yang sangat-sangat penting kalau kita nak jadi seorang trader saham, nak buat profit secara capital gain. Alright, dan saya masih ingat lagi mentor saham saya, Zam Saham, dia cakap kalau kita nak jadi trader saham yang konsisten buat profit dalam saham, kita kena kuasai trend ni. Kuasai trend. Dia adalah pergerakan harga. So apa maksud trend? Itulah. Pergerakan harga mengikut trend ni. Saham ke macam mana? Boleh tak tuan ulang balik sekali? Masalah ramai orang dah disebut pasal trend, tapi dia tak tahu trend tu apa. So dalam trend, especially tentang saham, trend ni dia maksud dia adalah arah. Arah pergerakan harga saham. Jadi kita nak tahu ke mana arah harga saham tu nak pergi, basically. So macam kita cakap, trend ni adalah arah pergerakan harga saham. Jadi dekat charting tu ada 3 trend harga saham tu boleh bergerak lah. Okay. So yang pertama adalah dia bergerak dalam mode ke atas, uptrend kita sebut. Uptrend. Okay, right. So ini adalah uptrend. So ni terma-terma yang kita kena belajar lah kalau kita nak kuasai ilmu technical analysis lah. Okay, so yang pertama adalah uptrend, dia bergerak ke atas. Okay, kemudian yang kedua adalah harga saham boleh bergerak secara mendatar atau kita sebut dia sideways. Sideways, ya. Alright. Dan yang ketiga, harga saham juga boleh bergerak secara menurun macam ni, iaitu downtrend. Downtrend. Okay. So ada tiga trend pergerakan harga saham boleh berlaku dan kita boleh nampak dekat chart. Okay. So hari ni saya nak share dengan anda tentang trend ni dan kita boleh membaca pergerakan harga saham dan apakah yang penting yang kita kena fahamkan dalam trend lah. Okay, alright. So macam itulah basically. Dalam technical analysis kita gunakan indikator untuk detect pergerakan harga saham ni lah. Tapi sebelum kita nak detect pergerakan harga saham, kita kena tengok dulu, kita kena faham dulu tentang trend pergerakan harga saham tu sebelum kita bercakap tentang indikator lah. Jadi dalam pergerakan harga saham yang uptrend, sideways, downtrend ni, first kita kena tahu yang ni. Yang kedua yang kita kena tahu adalah bila harga saham tu dia bergerak dalam mode uptrend, okay, bila dia naik, harga saham tu dia tak terus shoot up naik macam tu. Dia bergerak dalam mode turun dan naik. Turun dan naik. Right. So kalau turun dan naik. Ya, uptrend tapi harga saham dia naik, turun, naik. Okay, so dalam pergerakan harga saham tu dia memang turun dan naik macam ni. Okay, dalam sideways juga, walaupun dia bergerak secara mendatar, tetapi sebenarnya harga saham tu dia bergerak turun naik juga. So turun naik macam ni, tapi dia punya pergerakan dia adalah mendatar, tidak ke atas, tidak ke bawah. So ini kita sebut sideways. Okay, dan seterusnya yang terakhir adalah downtrend. Bila harga saham turun, dia tidaklah turun terus macam tu, dia juga bergerak dalam mode turun dan naik macam ni. Macam ni. So naik turun tapi akhirnya ke bawah. Okay, so itu sifat pergerakan harga saham lah. Sifat pergerakan harga saham. Betul. Okay, alright. So persoalannya adalah kenapa harga saham tu dia bergerak dalam mode turun naik macam ni? Kenapa? Kenapa? Ramai orang. Saya pun tak tahu ni. Kenapa tu kan? Boleh tak tuan explain? Alright. So ini adalah perkara yang berlaku dalam saham, memang dia turun dan naik. Kenapa harga saham turun dan naik? Sebabnya adalah setiap hari ada berlaku jual beli saham. Hari Isnin sampai hari Jumaat tu ada transaksi jual beli saham berlaku. So because of ada orang beli, ada orang jual, harga saham tu boleh turun dan naik. Sebab orang nak beli, ada yang nak beli cepat-cepat, ada yang nak beli lambat-lambat, ada yang tak nak beli saham. Dan seller pula ada yang nak jual cepat-cepat saham dia. Okay, ada yang nak jual nanti-nanti, ada yang beli saham pun tak nak jual saham dia sebab dia invest dalam counter tersebut. So because of perbezaan antara buyer dan seller punya attitude tu yang menyebabkan harga saham tu boleh turun dan naik setiap hari. Kita sebut volatile dalam pergerakan harga saham. Dan itu normal. Okay, kalau harga saham tu dia tak bergerak, dia senyap je, itu masalah.
Itu tak normal lah. Tak normal, maksudnya tak ada transaksi berlaku ataupun mungkin pasaran saham sedang tutup. So that's why saya nak anda faham bila kita belajar tentang konsep trend, turun naik harga saham tu adalah perkara biasa, dan kadang-kadang turun naik harga saham tu adalah peluang untuk kita buat profit. So macam mana kita nak boleh buat profit? So melihat daripada pergerakan harga saham ni, anda boleh nampak tak macam mana kita nak buat profit secara capital gain. Sebelum ni, dulu semasa first Saham Master Talk Show, kita pernah cakap saham ni ada dua cara kita nak buat profit, sama ada melalui dividen ataupun capital gain. So kalau kat sini boleh nampak tak macam mana kita boleh buat profit secara capital gain, iaitu kenaikan harga saham. So macam mana? Boleh nampak tak agaknya? Kalau saya nampak uptrend je lah. Sebab ada naik turun. Okay, alright. So because of ada turun naik tu, kita boleh buat profit. So macam mana caranya kita nak buat profit secara capital gain adalah apabila, konsep dia adalah apabila kita beli dekat bawah dan kita jual dekat atas. Itu adalah akan membuatkan kita boleh buat profit lah. So bila dalam pergerakan uptrend ni, kita nak beli saham ni dekat sini dan jual dekat sini, so kita akan buat profit secara capital gain. Okay, kita juga boleh buat profit sekiranya kita beli dekat sini dan jual dekat sini. So kita akan buat profit. Okay, kita juga boleh buat profit sekiranya kita beli kat sini dan jual dekat sini. So kita akan buat profit. Macam mana pula dengan sideways dengan downtrend? Boleh tak kita buat profit? So macam mana? Dalam sideways boleh buat profit tak agaknya, Hidayah? Sebab saya pernah tengok ada counter yang macam sideways, dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu tiba dia naik atas sikit, lepas tu dia turun. Inilah sideways. So dalam sideways kita boleh buat profit juga sekiranya kita beli dekat sini dan jual dekat atas. Okay? So maksudnya beli kat bawah, jual dekat atas. Kalau setiap kali kita buat macam tu, kita akan profit secara capital gain, kita sebut. So sideways boleh buat profit juga. Okay? So sideways, uptrend dan sideways kita dah tengok. Dalam downtrend boleh buat profit tak? Macam tak boleh je. Sebab dia dah ke bawah. Dia mau tu ke bawah. Ke bawah. Tapi ada masanya kita boleh buat profit sekiranya kita beli dekat bawah, dan bila dia naik sekejap, itu kita punya profit. Walaupun naik setengah sen, walaupun naik 1 sen, kalau ada kenaikan, kita beli kat tempat betul, jual kat tempat betul, kita still boleh buat profit. Okay, so kat sini juga kita boleh beli dan jual, pun kita boleh buat profit. Okay, sama juga kat sini kita beli dan kat sini kita jual, kita akan buat profit basically dalam saham. So kalau kita melihat daripada apa yang saya lukis kat depan ni, sebenarnya ada banyak tempat yang kita boleh buat profit. Beli dekat bawah, konsep dia capital gain, beli kat bawah, jual kat atas. Beli, dia naik, kita jual, kita profit. So ada banyak tempat yang kita boleh buat profit. Okay, kita kena faham ini cara nak buat profit. Tapi selalu orang cakap, kalau kita cakap tentang saham ni, kita cakap pasal profit je. Tapi tak ada orang cakap tentang loss. Betul. So macam mana boleh loss pula dalam saham kalau semua tempat kita boleh buat profit? Sebab tu saya nak ajar anda tentang trend ni, supaya anda jelas apakah peluang yang ada dan apakah risiko yang ada sekiranya kita beli saham ni dengan cara yang salah. Okay, so saya nak tunjukkan, boleh tak saya tunjukkan macam mana boleh loss dalam saham. Okay, alright, so kita belajar loss. Alright, so kita boleh loss sekiranya, contoh kita tengok downtrend. Sekarang semua fokus kepada downtrend. So bayangkan kita beli dekat sini lah, alright, dan kita expect nak jual dekat sini, betul? Tapi masalahnya masa kita nak jual tu, kita terlepas ke, tak sempat ke dan sebagainya, sibuk kerja dan sebagainya, tak sempat jual kat situ, harga saham dah jatuh. Dia dah sampai sini. So apa yang terjadi? Loss lah. Loss, rugi. So sebab kita beli dekat atas, jual kat bawah. Macam tu. Sama juga kita beli kat sini, expect jual kat sini, tapi tak sempat jual kat sini, dia dah pergi sampai ke bawah ni. So kita akan loss juga. Bahaya. Sebab duit kita. Yes. Okay, so apa jadi sekiranya kita beli kat sini, tak sempat jual kat sini, tak sempat jual kat sini, tak sempat jual kat sini, dah sampai sini dah. Apa jadi? Loss lah. Total loss lah jawapannya. Loss besar. So ini yang berlaku, kita sebut risiko yang ada dalam pasaran saham. Maksudnya harga saham tu bergerak dalam downtrend dan kita boleh mengalami kerugian, dan kerugian tu boleh jadi besar. Okay, right. So soalan saya pada Hidayah, hari ini saya jadi soal penanya pula. Okay, alright, saya tanya Hidayah, kenapa ada orang beli saham dan rugi sampai 40 ke 50% dalam satu counter? Kenapa? Bagi saya sebab tak ada ilmu kot. Tak ada ilmu lagi. Lepas tu dia tak tahu macam mana nak buat kajian trend, ataupun mungkin dia selalu follow buy call. Mungkin waktu tu tengah hijau, lepas tu okey semua beli. Lepas tu tiba-tiba tanpa buat kajian saham, dah tiba-tiba dah jatuh dah. Dan dia tak tahu nak buat apa. Okay, so itu salah satu sebabnya. Tapi sebab utama kenapa ada orang beli saham dan rugi sampai 40 ke 50% adalah kerana mereka beli dan saham tu yang sedang bergerak dalam downtrend.
Tapi macam mana nak tahu dia dalam bentuk downtrend? Itu masalahnya, ramai orang beli saham dalam downtrend dan dia tak tahu pun saham tu tengah downtrend. Jadi makin lama dia tunggu, makin ke bawah. Tunggu lagi ke bawah lagi. Kalau saya jadi orang tu mesti saya berharap naik balik. Sebab dia naik sekejap, kita harap dia naik lagi, tapi dia jatuh ke bawah lagi. So bila kita beli saham dalam downtrend dan kita tak tahu saham tu sedang downtrend, maka kita sedang merisikokan semua modal kita dalam trade saham tersebut. So itulah risiko kita sebut. Okay, risiko sebab tak tahu saham yang uptrend, downtrend semua ni macam mana. Boleh saya tanya satu soalan? Okay, nak tanya apa? Tuan Nizam pernah mengalami tak ada duduk dalam kaunter downtrend? Mesti pernah. Jadi macam mana Tuan Nizam hadapi face? Yelah, loss banyak ke? Memang loss banyak dan sebagainya. Jadi kita akan stres, kita akan tak tahu apa nak buat. Okay, dan menyebabkan kita cuba cari kat mana-mana yang nak tanya pendapat orang lain. So ramai orang yang dia beli saham dalam keadaan macam ni, dia dah sampai dekat sini, dia dah sampai kat bawah ni, dia akan tend untuk mencari jawapan, sama ada beli, tambah lagi, jual ataupun hold. Okay, right. So dia pergi tanya kawan-kawan dia tanya so-called expert dalam saham, guru-guru saham, okay? Dan mereka tanya, okay, kalau dah sampai sini macam mana nak buat? Ada harapan lagi tak nak naik? Dan apa sahaja soalan kepada siapa pun dia tanya, dia tak akan dapat jawapan terbaik. Sebab kalau orang cakap saham ni dah jatuh dah, tak okey lagi dah, so lebih baik jual. Tapi kalau kerugian tu dalam modal yang besar macam mana? Tapi orang advice kata, ni dah jatuh banyak ni, dah tak ada harapan lagi, so baik jual. So bila dia jual, harga saham tu naik balik semula. Itulah. Ada pula orang kata saham ni okey lagi, masih ada peluang untuk rebound dan sebagainya, sebab dah jatuh dia akan naik balik semula. So dia pun tunggulah. Lepas dia tunggu, harga saham tu jatuh lagi, dia rugi lebih daripada 50%, which is mungkin 70%. Ataupun mungkin semua modal. Ada pernah tak? Mungkin tak mungkin lah. Kecuali saham tu di listed daripada Bursa Malaysia. Tapi maksudnya adalah makin dia cuba tanya orang, dia akan confuse untuk buat keputusan. Okay, sebab dah sampai kat sini. Sebab tu downtrend adalah satu tempat ataupun keadaan yang kita nak elakkan dalam aktiviti trade saham kita. Sebab dia menyusahkan kita. Makin kita tunggu, dia makin ke bawah, dan last kali kita tak tahu nak buat apa. So apa yang kita nak belajar dalam konsep trend saham mastery, basically kita nak pangkahkan ni. Yes, kita nak pangkahkan downtrend. Kita tak nak downtrend, kita tak nak duduk dalam downtrend, basically. Sebab downtrend ni merisikokan kita untuk rugi besar dalam saham. Okay, so inilah yang pertama tentang downtrend. Okay, seterusnya bila kita cakap tentang risiko, dalam sideways boleh rugi tak? Boleh rugi macam mana? Kita cakap tiba-tiba kalau kita tersalah beli dekat atas, bukan tersalah beli, basically macam ni. Kita cakap kita boleh buat profit dalam sideways kiranya kita beli dekat sini dan jual dekat sini, betul? Right. Tetapi masa kita nak beli kat sini, harga saham tengah turun lah ni, tengah turun. Berani tak nak beli saham yang tengah turun, yang tengah merah, tanpa apa-apa signal, tanpa apa petunjuk? Mesti tak. Ramai orang tak berani sebab tak nampak apa-apa. Jadi ramai orang takkan beli masa ni. So ramai orang dia hanya tunggu bila harga saham tu start naik sikit dan dia expect dia naik lagi. So masa dia naik sikit tu, ramai orang akan cuba terbeli dekat sini. So bila dia beli, lepas dia beli dia harap naik, tapi tak naik. Lepas tu harga saham tu jatuh ke sini, sampai ke sini. Bila harga saham start jatuh dan dia tak tahu apa yang berlaku, apa yang terjadi adalah dia akan panically jual saham dia dekat sini. Dengan harapan harga saham tu, dia bukan takut tau, dia jadi panik, jadi takut saham dia jatuh lagi. So dia jual terus, nak limitkan kerugian. Sebenarnya benda tu pernah berlaku pada saya. Pernah berlaku ni so ramai orang berlaku. Dan saya juga tak tahu sebenarnya benda tu sideways. Tak tahu kan, benda yang tak nampak. Jadi bila dia jual panik, dengan panik nak cepat-cepat jual sebab harga saham start jatuh, harga saham tu naik balik semula. Seminggu lepas tu tiba-tiba harga tu naik. Yes. Okay, right. Dan dia akan confuse. Kalau dia cuba beli lagi, lepas tu jatuh balik semula. Ini kita sebut sideways. So sideways ni dia macam gelombang turun naik. Yang kita masuk dalam tu, kita akan di lambung ombak turun naik tersebut. Senang ke susah? Susah. Sebab dia melibatkan emosi tu. Ya, dia akan memainkan emosi kita dan juga menyebabkan kita tak dapat nak buat keputusan yang baik. So that's the problem dengan sideways. Okay, jadi untuk sideways ni kita pangkah juga. Dalam pembelajaran tentang trend, kita tak nak sideways. Sebab sideways ni menyebabkan kita susah untuk buat keputusan. Macam rasa macam betul tapi salah. Rasa macam salah tapi betul. So itulah benda yang kita nak elakkan dalam aktiviti kajian ataupun trade saham kita lah. So antara tiga-tiga trend ni, yang mana yang terbaik basically? Uptrend lah. Sebab uptrend ni sebab dia sentiasa naik. dia bergerak ke atas dan kita ada peluang untuk buat profit secara capital gain.
Okay, so that's why dalam proses kita belajar tentang trend ni, kita nak memfokuskan kepada uptrend sahaja. Okay, kita nak kalau boleh sentiasa uptrend. Maksudnya macam ni. Kita nak uptrend. Macam tu. So dalam technical analysis, bila kita belajar tentang indikator nanti, moving average, MACD dan sebagainya, kita nak gunakan indikator tu supaya dia dapat bantu kita untuk cari uptrend. Dan kita tak nak sideways, kita tak nak downtrend. Kita akan cross out kalau nampak sideways, kalau kita nampak downtrend. Basically, okay? Alright, tapi bila kita bercakap tentang trend ni tak terhenti kat situ. Kita kena tambah sikit lagi. Kena tambah sikit lagi. Apa tu? Tentang trend, uptrend ni. Sebab tadi saya cakap kita kena beli saham yang uptrend, betul? Tetapi uptrend bukan sekadar uptrend. Sebab ramai orang macam nak belajar saham ni, dia suka belajar guna Google, YouTube dan sebagainya. Okay? So bila dia tahu kena beli saham yang uptrend, apa yang ramai orang buat adalah dia akan pergi Google, dia pergi YouTube, dia akan search for the definition of uptrend. Okay, so dia akan cubalah cari maksud uptrend dan nak cuba beli saham-saham yang uptrend. Okay, dan ini adalah kesilapan yang ramai orang buat dalam proses belajar tentang trend. Okay, so bila dia pergi dekat Google, ni kebanyakan ramai orang buat. Mungkin anda sedang menonton pun pernah buat benda ni. Anda search dekat Google untuk cari makna uptrend. Ataupun mungkin sedang tengah je dengar ni tengah Google kan. Sebab ramai orang suka belajar secara online, suka belajar sendiri, self learn. So apa masalah yang terjadi adalah apabila anda ataupun ramai orang macam tu, dia pergi search dekat Google, dia cari maksud uptrend dan dia akan jumpa maksud uptrend adalah the formation of higher high and higher low. Saya tulis kat sini lah. Higher, tak tahu nampak ke tak? Higher high dan higher low adalah formation yang berlaku apabila harga saham tu bergerak uptrend. Maksudnya yang tinggi, nampak ni tinggi, lebih tinggi daripada yang tinggi sebelumnya. Ni tinggi ni, tapi yang ni lebih tinggi. So higher high kita sebut. Higher low pula adalah yang rendah ni lebih tinggi daripada yang rendah sebelum ni. Okay. Kita sebut higher high and higher low. So itulah maksud uptrend. So ramai orang akan jumpa definition uptrend macam tu lah. Okay, so bila dia faham, okay, uptrend maksudnya ada higher high and higher low, jadi dia pergi buka chart. Pandai pula buka chart. Kan newbie kan, cuba buka chart guna apa-apa platform. Dan dia, apa yang dia buat, kebanyakan ramai orang akan cari formation higher high and higher low ni. So dia pergi tengok, okay, ada higher high, ada higher low. Ini uptrend ni. So kalau uptrend maksudnya counter ni bagus, dia nak gerak jauh lagi. Okay? So ramai orang bila dia buat macam tu, dia tengok ada higher low, dia nak beli saham tu. Tapi masa dia nak beli tu, harga saham tu dah start naik dah dan dah sampai sini, betul? Sebab dia nak kena tunggu formation ni terbentuk terlebih dahulu. So tetapi yang sebenarnya apa yang berlaku bila dia beli kat sini, selepas dia beli apa yang terjadi? Lepas dia beli, harga saham tu jadi macam ni, bertukar daripada uptrend ke jadi downtrend. Saya pernah tengok charting macam ni. Keadaan macam tu, betul? So dia dah terbeli dekat puncak, dekat atas ni, dan harga saham tu jatuh menjunam macam tu. So kalau kita cakap kena beli saham yang uptrend, itu tak berapa tepat. Betul tapi tak berapa tepat. Sebab kalau uptrend, okay, dan beli dekat penghujung trend ataupun di atas sekali trend, dekat puncak trend, dan dia bertukar jadi downtrend, maka kita akan rugi daripada atas sampai ke bawah. Kalau kita tak jual dia at any point lah. Okay, so uptrend kalau tak faham betul, dia boleh menyebabkan lagi rugi daripada duduk dalam downtrend. Jadi, bila kita cakap tentang uptrend ni, apa yang penting tentang uptrend bukan sekadar uptrend, tetapi adalah permulaan uptrend. Kita bulatkan kat sini. Bulat kat sini. So, kalau boleh, setiap kali kita nak beli saham, kita nak cari counter yang ada setup permulaan uptrend. Maksudnya setiap kali kita beli tu baru nak start nak naik dan dia nak pergi ke atas. Dia ada setup tersebut. Sebab tu kita gunakan indikator dalam RHB Trade Smart nanti untuk membantu kita untuk lihat yang mana counter yang ada setup permulaan uptrend tu. The rule adalah setiap kali kita nak beli saham, kita nak berada di permulaan uptrend. Dan kita ada peluang untuk follow pergerakan harga saham tu naik ke atas. Inilah kita sebut teknik trend following. Sebab tu kena faham trend tu apa. Kena kenal dulu trend, teori trend, dan lepas tu kita masuk ke RHB Trade Smart nanti, barulah kita boleh gunakan teknik inilah basically. Okay, so antara bila kita cakap tentang trend, sebenarnya saya explain semua ni nak membawa anda semua ke sini, permulaan uptrend. Supaya anda tahu downtrend kita tak nak, sideways kita tak nak, di puncak trend, uptrend kita tak nak. Kita nak permulaan uptrend. Okay, right. So inilah benda yang kita belajar, yang kita akan belajar dalam Newbie Saham Mastery, Expert Saham Mastery, yang saya sendiri train student-student yang datang untuk kuasai permulaan uptrend. Macam mana kita nak setiap kali kita beli, kita berada di permulaan uptrend. Kalau you boleh kuasai benda tu, basically anda boleh jadi seorang trader saham yang sangat-sangat mahir. Basically lah macam
Apa kata kalau Hidayah beli saham di permulaan uptrend dan profit Hidayah 20-30%? Seronok lah. Rasa ada peningkatan tak capital tu? Ada lah. Kalau kita modal kita RM1,000 dan kita buat profit 20-30%, kita akan buat profit RM200-300 just dengan aktiviti trade saham ni sahaja. Sebab tu untuk lakukan aktiviti trade saham dengan betul sangat-sangat penting, sebab kita dalam saham kita nak buat profit. Jadi kita bukan saja-saja beli saham. So kita nak buat profit dan kita nak buat entry yang terbaik. Dan dalam masa yang sama, selain kita buat profit, kita nak minimizekan risiko kita rugi. So kita bukan main beli je saham kat mana-mana. Ada tempat yang sesuai untuk kita beli dan kita nak fokuskan. Itulah kita sebab tu kita belajar saham tentang the right method untuk beli saham. Saya percaya ramai orang tak tahu benda ni. Ramai orang tak nampak cara yang betul. Sedangkan mereka fikir saham tu just beli saja. Sebenarnya ada cara. Bila kita faham ni, inilah ilmu saham.